Alhamdulillah kita dapat bersama lagi pada pagi ini untuk meneruskan kuliah Sahih Bukhari. Rasanya kita telah sampai ke bab ini 68. Sebab sebelum ni pun nota tak sempat disiapkan. Nota 67 ni kita dah baca pun. Itu tanpa nota juga, tengok di skrin tu. Hari ni pun nota belum siap lagi. Sebenarnya banyak dah siap, tapi saya tunggu nanti ikut 20 muka surat atau lebih, barulah kita akan bagi nota, insyaAllah. Jadi hari ini kita akan baca bab ke-68 ini. Bab ke-68. Sini pun notanya panjang, pada ini. Saya tidak pasti hari ini kita sempat habiskan ke atau tidak bab ke-68 ni. Tapi kita tengoklah dulu muka surat 191 Babur rajul ya'tammu bil imam wa ya'tammu an-nasu bil ma'mum wa yudhkaru 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam i'tammu bi wal ya'tamma bikum man ba'dakum. Wa bihi qala hadathana Qutaybah bin Sa'id قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بلال يؤذنه بالصلاة فقال مروا أبا بكر أن يصلي بالناس فقلت يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيف وإنه متى ما يقم مقامك لا يسمع الناس فلو أمرت عمر فقال مروا أبا بكر يصلي بالناس فقلت لحفصة قولي له إن أبا بكر رجل أسيف وإنه متى يقم مقامك لا يسمع الناس فلو أمرت عمر قال إنكن لأنتن صواحب يوسف مروا أبا بكر أن يصلي بالناس فلما دخل في الصلاة وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفسه خفة فقام يهادى بين رجلين ورجلاه يخطان في الأرض حتى دخل المسجد فلما سمع أبو بكر حسه ذهب أبو بكر يتأخر فأومأ إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جلس عن يسار أبي بكر فكان أبو بكر يصلي قائما وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قاعدا يقتدي أبو بكر بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس مقتدون بصلاة أبي بكر رضي الله عنه. Kita balik semula ke tempat mula-mula baca tadi. Bab ke-68 untuk tengok terjemahan tajuk bab dan juga hadis di bawahnya. Bab orang yang mengikuti salat imam, sedang orang-orang lain pula mengikuti salatnya. Yang ini orang-orang lain di belakang. Di belakang lagi pula mengikuti salatnya. Kemudian kita pergi kepada hadis. Hadis yang ke-717. Sebenarnya sama, lebih kurang lah. Hadis tu juga dah kiranya. Sebelum ni pun kita dah baca hadis ini juga. Cuma di sini Imam Bukhari sebutkan dengan maksud yang lain. Dan sedikit sebanyak lafaznya pun berbeza. Baik, kita tengok dulu terjemahannya. Imam Bukhari dengan sanadnya meriwayatkan daripada Al-Aswad daripada Aisyah, kata beliau, ketika sakit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semakin parah, Bilal datang menemuinya untuk memberitahu bahawa waktu salat telah tiba. Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu bersabda, "Kamu suruhlah Abu Bakar menjadi imam kepada orang ramai."
Maka aku terus berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Bakar seorang laki-laki yang lembut hatinya. Jika dia menggantikanmu, suaranya tidak akan dapat didengar oleh orang. Alangkah lebih baik kalau engkau suruh saja Umar. Baginda bersabda lagi, suruhlah Abu Bakar menjadi imam kepada orang ramai. Lalu aku katakan kepada Hafsah, katakanlah kepada baginda, Abu Bakar adalah seorang laki-laki yang lembut hatinya. Jika dia menggantikan tempatmu, maka dia tidak akan dapat memperdengarkan suara bacaannya kepada orang-orang. Alangkah lebih baik kalau engkau suruh saja Umar. Maka bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kamu ini seperti wanita-wanita Yusuf, yakni wanita-wanita yang tergoda dengan Yusuf. Suruhlah Abu Bakar menjadi imam orang ramai. Ketika Abu Bakar sudah memulai salat, Nabi sallallahu alaihi wasallam merasai dirinya sudah agak ringan. Baginda pun keluar rumah dengan dipapah oleh dua orang laki-laki dalam keadaan berjalan dengan menyeret kakinya di atas tanah hingga masuk ke dalam masjid. Apabila Abu Bakar terperasan akan kedatangannya, dia terus mahu mundur ke belakang. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi isyarat kepadanya, yakni supaya terus tetap di tempatnya. Lalu tibalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga baginda duduk di sebelah kiri Abu Bakar. Abu Bakar bersalat dengan berdiri, sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersalat dengan duduk. Abu Bakar bersalat dengan mengikuti salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang ramai pula mengikuti, yakni bersalat dengan mengikuti salat Abu Bakar. Lepas tu baru bab 69. Ini bab yang ke-68. Kalau kita perhatikan, hadis di bawah bab ke-68 ini sama juga dengan hadis di bawah bab 67 sebelum ini. Cuba kita perhatikan. Cuba perhati. Ini bab ke-67. Tetapi di bawah tajuk, bab man asma'an nas takbir al-imam. Bab orang yang memperdengarkan takbir imam kepada orang ramai. Ini hadisnya. Cuma sedikit pendek, sedikit pendek. Dan dalam riwayat ini tidak disebutkan di sebelah mana Nabi SAW itu pergi duduk, sebelah kiri ke sebelah kanan, tak sebut. Dan ini lebih pendek. Lepas tu kita perhatikan beberapa kali Imam Bukhari akan kemukakan hadis ini, tapi dengan maksud yang berlainan. Ada yang panjang sikit, ada yang panjang betul, ada yang ringkas, begitulah. Sebab Imam Bukhari memaksudkan dengan kitab dia ni, maksud dianya ialah memahami sebanyak mungkin pengajaran daripada sesuatu hadis itu, sehingga kita boleh letakkan sesuatu hadis itu di bawah tajuk yang berbeza-beza. Hadis sama, maknanya pengajaran daripada hadis itu sangat luas, bukan sesuai dengan satu tajuk sahaja. Contohnya hadis ni banyak tajuk yang sesuai. Itulah sebabnya Imam Bukhari ulang. Ini orang panggil hadis-hadis yang macam ni, orang panggil hadis mukarrar, hadis yang berulang, hadis yang diulang banyak kali oleh Imam Bukhari. Tentunya maksudnya berlainan. Tentunya maksud dia lain, tidak sama. Kalau kita perhatikan bab dulu, orang yang memperdengarkan takbir imam, itu tajuknya. Hadis sama. Sebab Abu Bakar bertindak sebagai mukabbir atau muballigh dalam sembahyang itu, yang memperdengarkan takbir intiqalat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika berpindah daripada satu rukun ke satu rukun tu, Allahu Akbar. Sebab Nabi sebut tu perlahan sangat, suara dia lemah pada ketika itu. Dan Nabi SAW pula bersembahyang sambil duduk. Jadi orang tak nampak di belakang yang jauh tu, tak nampak. Jadi tak tahulah pergerakan Nabi tu
Dengan sebab itu Sayyidina Abu Bakar tu berperanan sebagai mukabbir. Sekarang ni tak perlu dah sebab dah ada pembesar suara kan. Tak perlu. Tapi dalam keadaan tidak ada pembesar suara, nak buat macam mana nak sampaikan pergerakan imam tu, nak bagi tahu kepada orang di belakang tu. Pergerakan imam tu daripada satu rukun ke satu rukun. Caranya ialah dengan melantik ataupun menentukan mukabbir lah, seorang ke atau beberapa orang. Kalau tak memadai seorang, sekiranya jauh sangat saf itu di belakang, beberapa saf, berpuluh-puluh, mungkin beratus, maka perlu kepada beberapa orang mukabbir dalam keadaan tidak ada pembesar suara lah. Jadi itu tujuannya. Di sini maksud lain pula. Imam Bukhari nak cerita benda lain pula. Dari segi hadis tu kita dah banyak dah cerita dari segi hadis tu. Cuma di sini adalah tempat-tempat yang kita akan bincangnya. Kita tidak bincang dah tempat yang kita telah bincang tu, yang telah kita temui dalam hadis di bawah bab sebelum ini. Itu kita tak akan bincang. Tengok sana lah. Tengok. Yang kita akan bincangnya benda-benda yang tidak ada lagi, tidak dibincang sebelum ini. Bahkan seperti saya telah tunjuk sebelum ini, dua tempat dah sebelum ini telah Imam Bukhari bawakan hadis ini dengan maksud yang berlainan. Dan di sana pun kita dah bincang juga. Dengan sebab itu, dalam hadis yang lepas pun saya tak banyak bincang. Kalau bincang pun yang belum kita sentuh lagi. Begitu. Sama juga di sini. Jadi di sini yang kita mengikuti salatnya. Kan saya nak Bakar, kan dia ikut Nabi. Dia mengikut Nabi. Orang lain di belakang dia ikut dia. Jadi ikut tu apa? Ikut apa? Jumhur ulama kata ikut pergerakan Nabi SAW. Pergerakan Sayyidina Abu Bakar. Dia tak nampak pergerakan Nabi kan, sebab Nabi duduk. Semaya sambil duduk itu tak ada khilaf lah tu. Semua riwayat mana-mana pun memang sebut begitu. Jadi Abu Bakar ini sebagai makmum, bukan sebagai imam. Nanti kita akan bincang, iyakah bukan sebagai makmum? Tak ada khilaf kah? Itu kita akan bincang lah. Panjang lah di situ. Jadi kalau kita terima. Ini mengikut kebanyakan ulama. Mereka katakan Sayyidina Abu Bakar ni ikut Nabi, mana dia jadi makmum. Ini masalah ni orang panggil. Kalau kita nak cari dalam kitab hadis, dalam kitab fiqh, dia panggil iqtida' bitasalsul. Itu masalah. Iqtida' bitasalsul. Yani mengikut imam secara berturut. Yani yang dikatakan imam tu bukan seorang. Pelik tu. Dia nak bawa satu idea yang pelik. Walaupun kita mungkin tak biasa dengar lah, orang mengaji pun jarang bertemu. Sebab benda ni jarang pendapat. Tapi Imam Bukhari nak cerita, kamu jangan berasa pelik. Kalau ada orang berpendapat begitu, memang tokoh-tokoh besar dulu ada dah yang berpendapat begitu. Alasan dia mana? Hadis ni. Itu dia nak cerita. Alasan dia hadis ni lah alasan dia. Jadi jangan kamu berasa pelik. Dia sebenarnya ada alasan juga. Ada alasan juga sebenarnya bagi orang yang berpendapat begitu. Jangan kamu kata dia suka-suka hati, ikut nafsu, jangan. Ini hadisnya. Kalau tempat pegangan mereka, ini hadisnya. Bagi orang yang mengatakan tidak, sebenarnya imam tu Nabi ya. Yang lain-lain Nabi seorangnya. Abu Bakar tu ikut pergerakan saja, dia bukan imam. Tak boleh panggil imam. Tapi ada satu kumpulan ulama mengatakan Abu Bakar tu imam juga. Dan begitulah saf di belakang-belakang lagi. Saf pertama jadi imam kepada saf kedua jadi imam kepada saf ketiga, saf ke-40 jadi imam kepada saf ke-41 dan seterusnya. Dia panggil imam. Itu istilah. Kita jadi imam banyaklah pula.
Hakikatnya sebenarnya imam satu saja. Hakikat. Cuma dia panggil. Dia guna istilah imam. Boleh ke begitu? Itu persoalannya, boleh ke begitu? Boleh. Atas dasar imam tu mana? Orang yang diikuti. Yang diikuti. Diikuti apa? Diikuti pergerakannya. Dari sudut itu boleh kita kata imam. Apa? Jadi saf yang ke-40 tu jadi imam kepada saf 41. Boleh kita kata. Tidak salah lah. Tidak salah. Hakikatnya imam tu satu je. Hakikatnya imam tu satu saja. Dalam kes ini Nabi SAW lah imam tu. Jadi Sayyidina Abu Bakar tu imam dari sudut itu sahaja. Dan begitulah seterusnya ke belakang lagi tu. Begitu orang yang mengikut, kita dah baca tadi. Baik. Kita dah ada nota di situ 1532. Panjang nota ni. Para ulama berbeza pendapat tentang maksud Bukhari mengadakan bab ini. Jadi Imam Bukhari ni itu yang unik dia. Kadang-kadang kita baca kitab dia ni nak syarah tajuk bab dia tu lebih panjang lagi daripada syarah hadis. Hadis itu. Hadis tu. Jadi banyak tempat dah kita dah bincang dah hadis tu. Baik, apa? Ini boleh tengok sini ya. Kepada yang boleh merujuk tu ada makna lah saya sebut ni. Kitab ni boleh ada makna, boleh tengok. Boleh tengok, boleh rujuk sendiri. Jadi kita dah ada panduan ni, lebih memudahkan lagi. Kalau tidak kita tak boleh nak gambar apa dia nak cerita apa ni. Masalah apa ni dia nak bentang kepada kita. Itu pun kita tak boleh nak tangkap sebenarnya. Kalau kita baca sendirilah, orang tak biasa kan dengan Bukhari ni, tak tahu apa maksud dia. Dia nak cerita apa sebenarnya. Baru kita tahu, paling tidak baca nota saya ni. Panjangnya. Maksud dia, paling tidak. Kalau ada kemampuan boleh tengok banyak lagi lah kita. Boleh rujuk lah. Mungkin ada yang saya tidak sebut di sini. Yang pertama, menurut Al-Aini, Badruddin Al-Aini, melalui tajuk bab ini Imam Bukhari mahu menyatakan kecenderungannya kepada mazhab Asy-Sya'bi. Itu dia kata begitu. Dia nak cerita dia sependapat ataupun menyokong Sya'bi dalam masalah ni. Tengok. Mana kita tahu kan? Kalau tengok tajuk saja, dia nak sokong siapa, nak ceritakan dia sependapat dengan mana kita tahu. Bila kita baca syarah, baru tahu. Apa pendapat Sya'bi? Pada pandangan Asy-Sya'bi, jika jemaah terlalu ramai dan banyak pula saf-safnya, sehingga diperlukan kepada mukabbir. Mukabbir tu dah faham dah kan? Kita dah sebut dah. Mukabbir atau kita kata muballigh dia panggil juga, atau musmi' dipanggil juga, tak apalah itu perkataan-perkataan yang sama artinya. Maka dalam keadaan itu akan adalah apa yang dinamakan sebagai iqtida bitasalsul. Nampak? Jadi itu kita kena tahu dia nak cerita masalah apa ni. Ni masalah jemaah dah ni. Kita masih lagi dalam bab sembahyang jemaah. Bila berjemaah tu kadang-kadang tu banyak sangat saf. Jadi bila banyak sangat saf tu, kita nak kata macam mana orang yang duduk saf belakang, dia ikut siapa sebenarnya? Dia ikut imam. Kalau imam tu jauh tak apa, rendah pula imam kan? Kalau dia berdiri pun rendah katakanlah. Ataupun lindung di balik dinding ke apa ke, sekerat tu dia duduk balik dinding, balik tiang ke, macam-macam boleh berlaku kalau jauh. Jadi dia nak ikut siapa? Dia ikut siapa sebenarnya? Tentu dia ikut orang depan dia, orang dekat dia. Dari segi tunduk, bangun apa. Tak boleh kita kata dia ikut imam. Mana dia nampak imam pun. Itu dia. Begitulah seterusnya. Itu orang panggil masalah iqtida bitasalsul. Itu kita kena tahu. Bila kita baca hadis, ada yang berkait dengan fiqh, sudut fiqh. Dalam kitab fiqh, bab ni kita nak cari ni, bab apa? Biar tahu dulu, nak cari benda macam ni, bawa bab mana? Misalnya, bawa bab faqidut tahurain.
Mana asas hadis dia? Faqidut tahurain. Mana orang yang tidak mempunyai dua bahan bersuci. Air pun tak ada, tanah pun tak ada. Nak bersuci, nak sembahyang, kita tak ada air sembahyang. Kita kena bersuci dulu baru boleh ambil air sembahyang kan. Air pun tak ada, tanah pun tak ada. Macam mana kita kata air tak ada, tanah tak ada? Tak ada lah, kita dikurung dalam laut. Katakanlah dalam laut. Kita nak tebuk, mati kita, masuk air. Kita nak ambil air sembahyang. Air ada, tapi macam tak ada lah. Kadang-kadang air ada, kita sakit, kita tak boleh guna. Guna bahaya untuk kita. Itu pun orang panggil macam tak ada juga. Ni tak ada kedua-dua. Jadi kita nak sembahyang macam mana? Itu masalah, orang panggil masalah faqidut tahurain. Orang yang tidak mempunyai kedua-dua bahan untuk bersuci, untuk membolehkan dia bersembahyang. Dia nak buat macam mana? Dan kalau hadis, nak cari bawah hadis mana? Dia berkait tu, dia berkait. Asasnya hadis juga. Asasnya hadis juga. Cuma kalau pergi kepada mereka tu, dia banyak pendapat lah. Ni kata begini sebab begini, ni kata begini sebab begini. Ini yang kita nak belajar hari ini ialah masalah iqtida' bitasalsul namanya. Itu masalah. Iaitu makmum pada saf pertama di belakang imam memang mengikut imam. Di saf pertama dia nampak imam, memang dia ikut imam. Tetapi saf-saf kedua, ketiga, keempat, ke-10, ke-30 dan seterusnya mengikut saf di hadapannya. Saf di hadapannya lah yang dikira sebagai imamnya. Ia disebut, siapa imam? Ini, saf depan aku lah imam aku ni. Begitu. Orang yang baru masuk, apa faedah dia duduk bincang benda ni? Apa faedah? Apa hasilnya? Dia sebab tu yang bincang ni ada faedah dia, ada beza dia, hukum dia. Begini. Orang yang baru masuk dalam saf ke-40. Sebagai contohnya, perlu mengikut dan mengambil kira saf sebelumnya, iaitu saf ke-39. Saf ke-39 itulah yang menjadi ikutan dan imamnya. Jika orang dalam saf ke-39 masih rukun ketika orang yang baru masuk dalam saf ke-40. Jika orang dalam saf ke-39 masih rukun ketika orang yang baru masuk ke dalam masuk dalam saf ke-40 dan ia sempat rukuk bersama orang-orang di dalam saf ke-39, berarti ia mendapat rakaat itu meskipun imam telah pun bangun dari rukuknya. Imam sebenar depan tu bangun dah, tapi kan pergerakan tu lambat kan. Sebab makmum ni dikehendaki kena lambat sikit daripada imam. Tak boleh lah sama mendahului imam. Jadi dengan sebab nak lambat sikit tu, dia akan lambat pergerakan. Yang jauh ni nak tidak rokok lagi ke? Jadi dia lambat sikit. Jadi yang di belakang ni nak kira dia dapat rakaat tu, dia tidak masbuk, dia muafiq tu berdasarkan imam depan tu yang tak nampak tu ke, ataupun saf depan ni. Jawabnya mengikut Syafi'i, dia kata mengikut orang depan dia. Kalau orang depan dia ni tak bangun lagi daripada rokok dan dia sempat subhanallah kadar tu dengan orang depan dia, bermakna dia dapat rakaat itu. Kalau imam sebenarnya dia tak lepas ada satu rakaat, dia kena tambah. Selepas imam bagi salat, dia kena tambah satu rakaat. Tapi dengan sebab dia bukan nampak imam, dia nampak orang di belakang ni, saf ke-39. Jadi dia kira dia dapat. Itu faedahnya. Tapi kalau mengikut jumhur ulama, dah yang dikira imam depan tu nampak tak kira. Itu jumhur ulama. Tapi Imam Syafi'i ni orang besar ni, bukan calon-calon orang ni. Imam mujtahid, sebelum mujtahid 4 mazhab ni dia mujtahid dah. Tu Imam Syafi'i. Jadi bagi dia masih dapat lah. Dia kira gitu, bukan kira imam. Kata Al-Aini, antara bukti Imam Bukhari cenderung kepada mazhab Syafi'i
ialah beliau memulakan bab ini dengan hadis mu'allaq. Dia bagi alasan sebab dia kata Imam Bukhari ni cenderung ke situ. Apa buktinya? Dia kata kita kena tengok hadis mu'allaq yang Imam Bukhari bawa. Selepas tajuk tadi, dia ada hadis mu'allaq di bawah tu. Hadis mu'allaq tu kecenderungannya ke situ. Itu cara Imam Bukhari dia nak cerita dia ni. Faham macam mana, apa mazhab dia, kena tengok. Selain daripada tajuk dia, kena tengok. Selepas tu ada ke tidak hadis yang dia kemukakan. Walaupun hadis mu'allaq pun. Hadis mu'allaq tu maknanya hadis yang tak ada sanad. Yang ni kita nak tunjuk ni. Ini yang panggil hadis mu'allaq. Selepas tajuk tadi dia sebut ni. Ni hadis ni. Hadis daripada Nabi SAW tapi tak ada sanad. Al-Aini kata bukti bahawa Imam Bukhari ni cenderung kepada mazhab Syafi'i ialah dia kemukakan hadis mu'allaq ini. Kalau kita baca sendiri tak nampak. Usah ke tuan-tuan, puan-puan sekalian, saya sendiri pun tak nampak. Saya sendiri tak nampak. Kena baca dulu. Baca tu baru nak. Laki banyak kita baca, lagi cerah. Gitulah. Kadang-kadang sebuah tu tak boleh, tak ada penyelesaian pun. Setengah-setengah dia tak bincang pun tajuk ni. Tu masuk hadis. Syarah Bukhari tu banyak, 100 lebih. Tapi setengah, berapa banyak kita pun, tak ada. Tak ada. Gitulah nak cerita. Payah nak dapat tu. Tapi kalau macam Al-Aini tu, dia syarah besar kan. Syarah 20 jilid lebih. Sahih Bukhari. Dia ada lah bincang. Dia ada. Dia ada bincang. Dia kata kalau kita tengok di situ, nampak beliau memulakan bab ini dengan hadis mu'allaq. Ia jelas menunjukkan makmum dalam saf pertama mengikut imam. Orang-orang yang berada pada saf di belakang saf pertama pula mengikut saf sebelumnya. Kalau hadis mu'allaq itu maksudnya. Daripada hadis mu'allaq itulah Imam Asy-Sya'bi menyimpulkan masalah iqtida' bitasalsul yang dikemukakan tadi. Dia faham daripada mana? Dia bukan kata ikut pendapat dia sewena-wena sesuka hati. Tidak. Dia ada hadis lah. Ibnu Battal dan Ibnu Tin, ni semua ni pensyarah Sahih Bukhari belaka, berkata tajuk bab ini sesuai dengan pendapat Asy-Sya'bi dan Masruq. Ditambah pula seorang pula ada lagi, Masruq. Ini pun tokoh besar juga sebelum Imam Pak ni lagi, sebelum tu lagi. Kerana mereka berdua berpendapat imam menjadi imam kepada semua saf, sementara saf-saf pula sebahagiannya menjadi imam kepada sebahagian yang lain, yakni yang di belakangnya. Kata Asy-Sya'bi, jika seseorang bertakbiratul ihram dan sempat rukuk di belakang sesuatu saf, sebelum saf itu mengangkat kepala mereka daripada rukuk, berarti ia telah mendapat rakaat itu, kerana sebahagian mereka merupakan imam bagi sebahagian yang lain. Sedangkan sekalian fuqaha mengambil kira angkat kepala imam daripada rukuk sahaja imam sebenarnya yang depan. Itu pendapat itulah yang lebih cermat. Tapi Syafi'i berpendapat begitu. Macam mana dia imam mujtahid. Dia faham begitu. Baik, selain mereka berdua, Ibnu Jarir At-Tabari juga berpendapat begitu. Ini boleh tengok dalam syarah Ibnu Battal, syarah Ibnu Tin, syarah Ibnu Al-Mulaqqin, dan Faidul Bari, syarah Bukhari oleh Maulana Anwar Shah Kashmiri dan lain-lain. Ini benda ni ada. Kalau nak tengok, boleh tengok situ. Cuma sebab dinotakan, saya tak bagi lagi lah muka surat jilid berapa tu, saya tak bagi. Tapi dalam kitab-kitab ni ada. Yang kedua, itu pendapat pertama. Baru pendapat pertama. Sebab tu saya bimbang hari ni, takut tak ada habis ni. Kalau nak habis semua ni, panjang perbincangan. Berapa muka surat. Yang kedua, menurut Hafiz Ibn Hajar, tidak jelas Bukhari cenderung kepada mazhab atau pandangan Asy-Sya'bi itu. Dia kata gitu. Tak jelas tu. Beliau sekadar menyatakan ada jalan. Yani ada alasan juga bagi pendapat orang-orang seperti Asy-Sya'bi itu. Sekadar tu dia nak cerita.
Supaya apa? Supaya kita orang kemudian tak kata, sewenang-wenang bagi pendapat. Dia ada alasan yang kukuh juga. Hadis pegangan dia tu sahih. Itu dia nak cerita. Supaya kita ni berhati-hati, ya. Tidak celupar, tidak gopoh nak kata kepada orang-orang yang hebat-hebat itu. Ini kerana beliau tidak menyatakan dengan jelas apa pilihannya. Mengikut Hafiz Ibn Hajar, dia tidak nyatakan pilihan dia. Cuma kalau kita faham sendiri, itu Pak, kita yang faham itu, tak mesti lagi dia tu berpendapat begitu, mazhab dia begitu, tak mesti. Dia sekadar menyatakan orang yang berpendapat begitu ada alasannya. Itu sekadar tu saja. Baik, yang ketiga, menurut Syah Waliullah, tajuk bab ini dilihat dari sudut artinya mengandungi dua kemungkinan. Satu, kemungkinan pertamanya ialah ada makmum mengikut imam. Jadi pada saf pertama. Orang-orang lain di belakang makmum itu pula mengikutnya daripada segi mereka mendengar takbirnya dan pergerakannya semata-mata. Sedangkan imam sebenar bagi semua mereka adalah sama. Satu. Imam depan mana? Ada banyak imam. Cuma istilah mereka saja dipanggil saf ini imam kepada saf di belakangnya, saf ini imam kepada saf di belakang, orang di belakang dia. Itu istilah saja. Yang sebenarnya imam sama, kata dia. Yang kata imam yang depan tu, itu menjadi ikutan dalam pergerakan dia. Gitu maksudnya. Yang kedua, kemungkinan kedua ialah orang-orang di belakang makmum memang mengikut makmum itu sebagai imamnya. Dua kemungkinan. Itu Syah Waliullah sebut. Dua kemungkinan. Syah Waliullah ni dia tak sempat syarah Sahih Bukhari, dia tak sempat. Tapi dia sempat buat ulas, bincang tentang tajuk bab Imam Bukhari. Dia sempat. Mungkin dia bercadar juga, tapi dia tak sempatlah, tidak ditakdirkan. Tapi kalau Muwatta Imam Malik tu dua, dia syarah dua, dalam bahasa Farsi satu, dalam bahasa Arab satu. Bagi Bukhari, kedua-dua kemungkinan itu ada dalam peristiwa Nabi SAW menjadi imam kepada Abu Bakar, dan Abu Bakar pula menjadi imam kepada orang ramai. Jadi bagi Imam Bukhari, dia nak cerita kedua-dua tu ada. Boleh kita faham daripada hadis. Daripada hadis yang kita akan lihat di bawah bab ini. Adapun kata Ahmad, bahawa Ahmad itu maksudnya Imam Ahmad lah, bahawa Nabi SAW telah mengikut Abu Bakar dalam salat berkenaan. Maknanya Abu Bakar jadi imam, Nabi makmum. Itu pendapat Imam Ahmad. Maka itu adalah kemungkinan ketiga. Kemungkinan ketiga ini tidak diterima Imam Bukhari. Kemungkinan itu ada juga tu, tapi Imam Bukhari tak terima. Walaupun Imam Ahmad itu guru dia tak terima. Bagi dia tak betul. Yang betulnya Nabi jadi imam. Sebab itu dia tak sebut. Imam Bukhari tak sebut. Mana dia tak setuju. Dia tak ambil pendapat itu. Dia tak ambil pendapat itu. Yang keempat, menurut Maulana Rashid Ahmad Gangguhi, apa yang disebut oleh Bukhari sedang orang-orang lain yang di belakang pula mengikuti salatnya, yang di salat makmum dalam tajuk tu, hanya berarti mengikut perbuatannya sahaja. Sebabnya ialah yang diikut sebenarnya tiada lain, hanya imam jua. Yang kata imam dari sudut bahasa, mana ikutan. Yang diikut oleh orang belakang ni, dia ikut siapa? Ikut orang depan dia. Itu kata dia. Yang kelima, Maulana Husain Ahmad Madani. Maulana Husain Ahmad Madani ni guru kepada guru saya. Dan semasa hidup almarhum tuan guru kita, Menteri Besar dulu, saya pernah bercakap dengan dia. Dia kata ni guru dia. Dan dia belajar dengan Husain Ahmad Madani ni tahun terakhir. Lepas tu dia tak mengajar. Guru saya terima tu sebelum tu lagi. Daripada Husain Ahmad Madani. Sebab apa disebut Madani? Dia lama, 17 tahun duduk di Madinah dan mengajar apa di sana, di Masjid Nabi, di banyak tempat lah. Lepas tu dia balik ke India pula, dan dia menggantikan
apa ni, gurunya Maulana Anwar Shah Kashmiri di Darul Ulum Deoband, jadi Syekhul Hadis, dia ganti. Selepas Anwar Shah Kashmiri dia jadi dia kata itu kan terakhir, lepas tu dia tak mengajar. Dia hidup lagi tapi dia berhenti. Sebab dia orang politik kuat ni. Pernah di jail oleh penjajah berapa kali masuk jail. Zaman penjajah dulu. Sebelum ketika itu India belum merdeka. Pakistan pun belum wujud lagi. Belum wujud lagi. Dia sudah berjual dah. Dengan tu guru dia tu ditangkap dan dipenjarakan di Pulau Malta. Dengan tu guru dia, Syekhul Hind Maulana Mahmudul Hasan. Perjuangan kemerdekaan lah ni. Perjuangan kemerdekaan. Maulana Hussein Ahmad Madani pula berpendapat tajuk bab sebelum ini menyatakan sembahyang mukabbir, yakni orang yang memperdengarkan takbir imam kepada orang-orang di belakangnya sah dan tidak terjejas sedikit pun. Tajuk bab ini pula menyatakan sembahyang orang-orang yang berada di saf-saf belakang yang mengikut pergerakan saf di hadapannya juga sah, harus dan tidak terjejas sedikit pun. Itu Imam Bukhari nak ceritanya, kata dia. Itu maksudnya. Hadis-hadis di bawah tajuk bab ini dan lain-lain yang mengandungi kisah Sayyidina Abu Bakar menjadi imam salat, lalu Rasulullah SAW datang dan ikut salat bersama dengan berjemaah itu, ada tiga kemungkinan. Ada tiga kemungkinan tentang kedudukan imam sebenarnya dalam salat berkenaan. Satu, imam sebenarnya bagi semua jemaah dalam salat berkenaan selepas kedatangan Nabi SAW ialah baginda sendiri. Abu Bakar hanya menjadi sebagai muballigh atau penyampai dan orang yang bertugas memperdengarkan takbir baginda sahaja, tidak lebih dari itu. Yang kedua, kemungkinan kedua ialah Nabi SAW hanya menjadi imam kepada Abu Bakar sahaja. Adapun Abu Bakar, beliaulah yang menjadi imam kepada semua orang lain selain Nabi. Inilah pendapat Syafi'i. Ini pendapat Syafi'i. Kemungkinan ketiga adalah pilihan Ahmad, yakni Imam Ahmad. Imam Ahmad, menurut beliau yang menjadi imam dalam kisah itu ialah Abu Bakar. Itu kata Ahmad. Imam Bukhari tidak menerima kemungkinan ketiga ini, kerana itu beliau tidak menyentuh langsung tentangnya. Hanya dua kemungkinan yang pertama itu sahaja diterimanya. Untuk menyatakan kemungkinan pertama, Imam Bukhari mengadakan tajuk bab ke-67, iaitu Bab man asma'an nas takbiral imam. Tajuk bab sebelum ini. Nak membuktikan kemungkinan pertama. Ada kemungkinan pertama. Untuk menyatakan kemungkinan kedua pula, beliau mengadakan tajuk bab ke-68 ini. Tujuannya nak membuktikan kemungkinan kedua. Pendapat jumhur ulama pergi kepada kemungkinan yang pertama. Jumhur ulama pergi dengan yang pertama. Pendapat Asy-Sya'bi dan orang-orang yang sependapat dengannya pula pergi kepada kemungkinan yang kedua. Itu kata Hussein Ahmad Madani. Hussein Ahmad Madani. Kalau hadirin hadirat nak tengok kitab tu, ni kitab dia, boleh saya tunjuk. Ini Tashrihat Bukhari. Dalam ni dia kumpulkan beberapa syarah syekh hadis. Beberapa orang syekh hadis Darul Ulum Deoband dikumpulkan dalam kitab ni, ada 7 jilid semua. Kita boleh tengok ni. Ini Tashrihat. Dalam ni lah yang saya ambil ni. Tapi ini dalam bahasa Urdu. Orang tak boleh bahasa Urdu saja. Nasib baiklah saya boleh bagi juga hidangkan kepada masyarakat kita ni. Ni Tashrihat Bukhari. Dalam ni ada ni Qutbul Alam, Rashid Ahmad Gangguhi, syarah dia pun ada dalam ni. Syekhul Hadis Maulana Zakaria. Ni Syekhul Arab wal Ajam Maulana Sayyid Hussein Ahmad Madani, ada juga dalam ni. Jadi beberapa syekh hadis dikumpulkan pendapat-pendapat mereka di dalam kitab ni.
Ada kitab ni dalam bahasa Urdu. Dalam bahasa Urdu. Ni. Baik. Yang keenam. Ini berdasarkan pengamatan saya dah setelah saya perhati semua tu. Ini pandangan saya sendirilah. Bagi penulis, pendapat Imam Bukhari dalam masalah ini sebenarnya sama seperti pendapat jumhur ulama. Hakikat ini dapat dilihat pada hadis yang dikemukakan oleh beliau di bawah tajuk bab ke-67 dan di bawah tajuk bab ke-68. Cukup itu. Nak menunjukkan dia pilih yang mana. Dia seperti jumhur. Saya tak setuju seperti Al-Aini kata dia sependapat cenderung kepada pendapat Syafi'i. Bagi saya tidak. Sebab apa? Tengok hadis yang dia bawa di bawah setiap tajuk tu. Kena tengok. Jangan tengok yang mu'allaq tu saja. Sebab yang mu'allaq tu masih ada banyak lagi kemungkinan. Banyak lagi kemungkinan. Kedua-duanya menunjukkan Nabi lah. Saya terpaksa kena sengkan tu kan. Kalau tidak, nama Nabilah pula. Perempuan bernama Nabilah pula kan. Susah Rumi ni kan. Kedua-duanya menunjukkan Nabi lah yang menjadi imam solat setelah baginda datang dan masuk ke dalam masjid. Abu Bakar hanyalah menjadi mukabbir dan muballigh sahaja bagi takbir intiqalat baginda sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita tengok. Ini bukti bahawa Imam Bukhari seperti jumhur ulama. Jadi kalau kata ikut Abu Bakar, ikut pergerakan saja imamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan Abu Bakar jadi imam, Nabi. Tengok. Baik, kita tengok hadis ini. Cuba kita tengok ni. Ini hadis 713. Faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta jalasa an yasari Abi Bakar. Rasulullah mari duduk sebelah kiri Abu Bakar. Sebelah kiri Abu Bakar. Duduk sebelah kiri itu menunjukkan dia jadi imam tak? Sebab kalau kita sembahyang seorang kan, dua orang, makmum duduk sebelah kanan, imam duduk sebelah kiri kan. Duduk sebelah kiri itu isyarat kepada dia jadi imam. Bukan Abu Bakar jadi imam. Kalau tidak, dia jadi makmum duduk sebelah kiri. Sedangkan Habib kan, Ibnu Abbas duduk sebelah kiri, dia tarik kan. Kita dah belajar dah tu. Itu saja sudah menunjukkan Nabi jadi imam. Lepas tu jelaskan Abu Bakar bersembahyang sambil berdiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersembahyang sambil duduk. Abu Bakar mengikut solat Rasulullah. Tengok. Jelas sebut. Abu Bakar yaqtadi bi salati Rasulullah. Ikut sembahyang Rasulullah. Maknanya Rasulullah lah imam. Wan nas muqtaduna bi salati Abi Bakar. Sini tempat pegangan Syafi'i. Orang ramai mengikut solat Abu Bakar. Tapi Imam Bukhari dan jumhur ulama faham orang ramai ikut sembahyang Abu Bakar, ikut pergerakannya saja. Bukan ikut sebagai dia tu sebagai imam dah. Mana boleh imam dua? Apa lagi kalau imam tu 30? Mana boleh? Imam seorang saja. Jadi ini menunjukkan jelas Abu Bakar mengikut Nabi. Jadi orang lain ikut Abu Bakar tu ikut apa yang dia sebut. Kita tahu ini bangun dari daripada rukuk, sami Allahu liman hamidah misalnya. Tahulah. Itu bangun daripada rukuk. Baik, kalau kita tengok hadis sebelum ni. Sebelum ni di bawah bab 67 ni, bab orang yang memperdengarkan takbir imam kepada orang ramai. Hadis yang di bawah ni cuba kita perhatikan. Bila Abu Bakar nampak Nabi mari, dia nak undur ke belakang. Nabi SAW isyarat supaya dia tak usah undur lah. Dia tetap di situlah. Tetapi Abu Bakar undur juga ke belakang. Dan Nabi SAW duduk di samping Abu Bakar. Hadis ni tak sebut sebelah kiri ke sebelah kanan, tak sebut. Tapi di samping, dekat Abu Bakar. Dan Abu Bakar memperdengarkan kepada orang takbir. Maknanya dia hanya memperdengarkan takbir kepada orang. Yang menjadi mukabbir ni bukan imam. Bila diperlukan mukabbir yang kuat, angkat suara kuat tu bukan imam. Diperlukan kepada mukabbir tu sebab imam tu suara dia tak kuat ataupun dikhawatiri orang yang jauh tu tak dengar suara dia sendiri. Jadi pada beberapa jarak di belakang tu adalah seorang mukabbir supaya orang yang jauh tu dengar.
Jadi mukabir itu dia boleh kata kuat. Imam tak perlulah kata sekuat itu. Jadi bila Abu Bakar ni berperanan sebagai mukabir, kita tahulah dia tu bukan imam. Dia makmum. Jadi jelaslah Nabi juga yang jadi imam. Nabi juga yang jadi imam. Kalau kata orang ikut Abu Bakar, ikut, bukan sebut orang menjadikan Abu Bakar tu sebagai imam. Tak ada sebut pun situ. Kalau kata sebut, kita kena pakai imam tu dengan makna lughawinya dari segi bahasa. Maknanya yang diikut, yang perbuatannya. Bukan diikut niat dia sebagai imam. Jadi makna dua pula ada. Tidak begitu. Jadi daripada hadis yang dikemukakan oleh Imam Bukhari ni, kita dapat tahu Imam Bukhari seperti jumhur ulama juga. Dalam masalah ni. Dia tidak sependapat dengan Syafi'i. Dia sekadar nak menyatakan pendapat orang-orang seperti Syafi'i itu dia ada alasannya. Ada tempat pegangannya. Tempat pegangannya mana? Yang kita tengok dalam hadis tadi lah. Orang ramai muqtaduna yaqtaduna bi Abi Bakar. Orang ramai ikut Abu Bakar. Bila ikut, yang diikut tu orang panggil apa? Imam lah. Gitu. Maknanya bagi Imam Bukhari, dia bagi jalan lah, dia tolong Syafi'i. Tolong cerita kepada orang ramai apa hujah Syafi'i. Dan kalau dia pakai begitu pun ada jalan, ada munasabah. Begitu sekadar tu ya. Dia tidak nak kata nak pilih pendapat itu, tidak. Sebab hadisnya jelas ya, dia bawa di bawah kedua-dua tajuk itu menunjukkan Abu Bakar pun jadi makmum juga seperti orang-orang lain. Jadi yang menjadi imamnya ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Itu satu masalah, iaitu masalah al-iqtida' bit tasalsul. Lepas tu baru kita pergi kepada riwayat ta'liq, riwayat mu'allaq. Ini riwayat mu'allaq. Maksudnya disebutkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, ikutilah aku, yakni sebagai imam, dan biarlah orang-orang di belakangmu mengikutimu. Kamu, maknanya orang di saf depan tu, ikut aku, dan biar orang belakang tu ikut kamu. Kan? Mana kamu tu jadi imam lah kepada orang di belakang tu. Bila kata ikut kamu, mana kamu tu biar jadi imam lah. Tapi kita kena faham, imam tu dari segi bahasa Arab saja, bukan imam dari segi istilah. Kalau imam dari segi istilah satu ya. Imam dari segi orang mengikut dia, begitu. Baik, kita tengok di sini ada nota 1533 ya, 1533. Riwayat ta'liq ini dikemukakan oleh Muslim dengan sanadnya daripada Abi Nadrah, daripada Abi Sa'id Al-Khudri. Kata beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a fi ashabihi ta'akhuran faqala lahum taqaddamu fa'tammu bi wal ya'tamma bikum man ba'dakum la yazalu qaumun yata'akhirun hatta yuakhirahumullah. Bermaksud bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melihat sahabatnya terkebelakang, yang ni lambat, slow nak mari sah pertama. Pernah dia tengok gitu, duduk belakang, slow, lambat-lambat, nak mari ke depan. Maka baginda bersabda kepada mereka, tampillah kamu ke hadapan untuk mengikutiku. Mana Nabi ajak, marilah duduk sah depan ni, sah pertama tu, mari. Dan biarlah orang-orang di belakangmu mengikutimu. Akan sentiasa ada golongan yang berlambat-lambat, sehingga akhirnya Allah juga melambat-lambatkan mereka. Jangan kita kata jangan buat perangai lambat lagu tu lah, slow lagu tu lah, maka jadi habis slow benda-benda lain. Gitu maksudnya. Kalau kita buat terbaik slow gitu, habis benda slow lah. Jangan menyalahkan Tuhan. Perangai kita tu, kita duduk didik diri kita lagu tu. Itu maksud dia nya. Jadi marilah depan. Jadi hadis ni macam-macam pendapat ulama. Ada yang kata Nabi SAW suruh duduk depan
Sebab bukan solat saja, apa-apa pun. Supaya apa? Supaya orang kemudian ikut. Generasi tabi'in ikut sahabat. Dan sahabat itu yakin, dia buat ni. Memang dia tengok Nabi SAW. Kalau duduk jauh, tak nampak lah. Jadi kamu ni, Nabi nak sahabat-sahabat dia ni, belum-belum mari duduk dekat dia. Kalau belajar apa, duduk depan. Kalau semayang, duduk sah pertama. Kalau berperang apa, duduk dekat dia, depan. Begitu. Supaya apa? Supaya kamu dicontohi oleh generasi kemudian. Generasi kemudian ikut yang sebelum tu. Generasi ikut sebelum tu. Begitu. Nabi nak begitu. Ada yang berpendapat seperti itu. Ada yang kata, dah ni cerita sembahyang ni. Cerita sembahyang. Memanglah, zahir hadis ini memang berkenaan dengan sembahyang. Tapi golongan yang pertama tadi, dia perluaskan makna dia. Sebab itu pun dimaksudkan oleh Nabi SAW juga. Bukan berkait dengan sembahyang saja ni. Makna kita kena maju. Jangan mundur. Jangan lambat di belakang. Kena cepat. Barulah. Jadi terbaik cepat tu. Jadi kita nak duduk depan. Sentiasa depan. Nak berperang pun duduk depan. Nak derma pun depan. Nak belajar pun depan. Begitu. Sebab apa? Bila di depan ni banyak perkara dah jelas. Jelas. Orang di belakang tak dengar, orang depan boleh dengar kan? Gitu. Orang di belakang tak nampak, orang depan boleh nampak. Jadi dia nampak tu misalnya Rasulullah bersungguh ke tidak bersungguh. Macam mana air muka dia tu. Nampak. Kalau di belakang mana nak nampak? Dia bersungguh ke tidak bersungguh ketika dia bercakap tu. Jadi penting nampak tu, duduk dekat tu. Itu maksudnya. Baik, hadis ini diriwayatkan juga oleh Ahmad, Abu Daud, An-Nasai dan Ibnu Majah. Sabda Nabi SAW, "I'tammu bi." Ikutilah aku. Ditujukan kepada orang-orang yang berada pada saf pertama. Kalau berkenaan dengan sembahyang lah, berkenaan dengan sembahyang. Maksudnya ialah ikutilah aku pada perbuatan dan gerak-geriku dalam solat. Waliyatamma bikum man ba'dakum. Pula bermaksud biarlah orang-orang di belakangmu mengikuti perbuatan dan gerak-gerimu yang mengikutiku. Jadi inilah pegangan Syafi'i. Orang di belakang tu ikut Nabi. Jadi orang belakang ikut tu. Dia faham gitu. Sabda Nabi SAW ini menunjukkan para makmum yang berada di dalam saf di belakang yang tidak nampak imam atau tidak mendengar takbir imam. Boleh. Jadi harus bergantung kepada saf di hadapannya. Atau mukabbir yang juga mengikuti imam yang sama. Sama ada saf di hadapannya nampak imam atau tidak. Dan ia juga semata-mata mengikut mukabbir atau saf di hadapannya. Jadi nak ceritanya sembahyang tu tak ada kurang. Tak ada terjejas. Sah harus. Tidak kata kita sembahyang ni kena pastikan. No imam, kena pastikan. Tak perlu. Kalau kita ikut orang di belakang tu, depan kita, sah depan, sudah memadai. Sah dah. Sembahyang kita tidak terjejas pun. Cuma kurangnya dari segi kita duduk saf yang ke-100 lah. Orang lain duduk saf pertama. Tu je lah. Tapi dari segi sembahyang tu sendiri, tak ada terjejas dengan sebab tu. Dengan sebab kita tak dengar suara imam takbir, tapi kita dengar mukabbir. Sah. Itu nak cerita. Betul lah seperti Syekh Hussein Ahmad Badani sebut tadi. Dia kata nak cerita sah. Tidak terjejas. Asy-Sya'bi dan orang-orang yang sependapat dengannya pula berpegang dengan zahir hadis ini. Menurut mereka maksud hadis ini ialah setiap saf di hadapan merupakan imam bagi saf di belakangnya. Imam yang sebenar bagi mereka juga seorang sahaja. Dikatakan imam kepada saf di hadapan hanyalah kerana orang-orang yang berada di saf belakang mengikuti perbuatan dan gerak-geri orang-orang yang berada di dalam saf di hadapannya. Dari sudut itu disebut imam. Dari sudut lughawi orang panggil. Dari sudut bahasa ia apa makna imam? Orang yang diikuti. Tidakkah sekarang ni dah kita tak nampak imam yang sebenar, kita ikut orang depan kita. Ya betul. Jadi imam lah. Gitu maksudnya. Tapi mereka pun kata imam yang sebenar satu je. Boleh sebut, boleh kata siapa imam bagi saf yang ke-30? Jawabnya saf ke-29. Boleh kata. Macam itu nak sebutnya.
Uh, Jangan kata, oi, salah tu, ajaran salah, mari mana pula macam tu. Jangan kata begitu. Telah ada orang yang berpendapat begitu. Tokoh besar seperti Syafi'i. Itu maksud Imam Bukhari. Dia nak ceritanya dengan tokoh-tokoh ni jangan main-main. Jadi dia ada alasannya. Kalau kita tidak mendalam, kita tidak pergi sedalam itu, tak payahlah. Gitu. Jangan duduk sangka buruk lah. Kata Hafiz Ibn Hajar, ada orang berpendapat sebabnya Imam Bukhari mengemukakan hadis Abu Sa'id Al-Khudri ini dengan sirah tamrid ialah kerana Abu Nadrah, perawi yang tidak menepati syarat beliau lantaran sedikit kedhaifan yang ada padanya. Ini bagiku tidak benar, kerana tidak semestinya apabila seseorang perawi itu tidak menepati syarat Bukhari, maka ia tidak layak dijadikan hujah di sisi beliau. Bahkan ada kalanya ia juga boleh dijadikan hujah, cuma ia tidak menepati syarat Bukhari untuk sahihnya, yang merupakan syarat sahih yang paling tinggi. Sebenarnya sirah tamrid tidaklah secara khusus menunjukkan kedhaifan sesuatu hadis yang dikemukakan. Ia juga digunakan untuk hadis sahih. Berbeza dengan sirah jazam, kerana ia memang tidak digunakan kecuali untuk hadis sahih. Itu kata Hafiz Ibn Hajar dalam Fathul Bari. Kita terjemah tu. Nak tengok-tengok lah. Baik. Jadi Hafiz Ibn Hajar ni sebut begitu. Jadi orang sebelum dia kata, siapa? Pensyarah Sahih Bukhari juga, Al-Kirmani. Kirmani kata. Baik. Pendapat Hafiz Ibn Hajar tu dibantah, dikritik oleh apa yang kita panggil biras dia. Al-Aini itu, Badruddin Aini itu biras ni mana isteri masing-masing itu ada beradik. Gitu kan. Hafiz Ibn Hajar dengan Hafiz Aini ni isteri masing-masing itu ada beradik. Oh, hebat. Adalah Fathul Bari. Aini bantah, kritik. Banyak sebenarnya Aini kritik. Kadang-kadang kita yang baca ni kan, apa kita nak kata? Kalau orang kata sikit, faham? Sikit dengar, sengal bahasa sengal, dia kritik tu. Tapi itulah, kena sabarlah. Ulama-ulama ni sabar. Hafiz Ibn Hajar sabar. Tapi sambil-sambil dia sabar tu, dia tulis pula 2 kitab. Itu nak tahu. Sebab itu Hafiz Ibn Hajar ni memang, kalau kita kata, kalau syarah Bukhari ni nombor 1 bagi saya lah. Orang lain pun kata begitu. Orang lain pun kata begitu. Sebab apa? Sebab bila orang kritik, dia tenang je, tapi dia jawab juga. Dia jawab dalam bentuk kitab pun. Contohnya ni kan, saya nak tunjuk. Apa, kita baca dulu, tengok dulu. Hafiz Al-Aini mengkritik pandangan Hafiz Ibn Hajar itu dengan berkata, apa yang disebutnya itu mengoyak kaedah Imam Bukhari. Itu koyak kaedah Imam Bukhari itu. Macam tu, kata begitu. Ini tak berat lagi. Kadang-kadang dia kata berat lagi. Kalau nak kira sengang, kalah, orang kata. Hafiz Ibn Hajar seorang yang ialah ulama, jiwa seni, terasa lah. Tapi dia tidak balas teruk. Dia tidak balas. Dia tenang. Situ nampak Hafiz Ibn Hajar ni seorang yang hebat kan. Dia kata baik. Kerana kalau dia, yakni Abu Nadrah, tidak menepati syarat Bukhari, bagaimana Bukhari berhujah dengannya? Kalau masih berhujah dengannya, maka tiada lagi faedah syaratnya itu. Abu Nadrah yang meriwayatkan hadis tersebut daripada Abu Sa'id Al-Khudri memang tidak menepati syaratnya. Dia terima, memang tidak menepati syaratnya. Dia di sisi Bukhari hanya layak sebagai perawi syahid atau mutabi' sahaja. Kerana itulah Bukhari mengemukakan hadisnya sebagai syahid, yakni mutabi' sahaja, bagi hadis Jabir di dalam Kitab Syuruk. Itu dia kritik. Itu Hafiz Al-Aini kritik Hafiz Ibn Hajar. Baik, saya nak tunjuk di sini. Ini Hafiz Ibn Hajar, selain dia tulis Fathul Bari ni. Fathul Bari itu maklum kan, dia ada tulis Taghliqut Ta'lim. Ini Taghliqut Ta'lim. Ini ada 6 jilid.
Mana-mana riwayat ta'liq dalam Sahih Bukhari tu kan, macam ni yang kita sebut tadi, riwayat mu'allaq tu, dia bincang pula dengan detail dalam kitab ni. Ya, dia tidak sebut di dalam Fathul Bari. Dia bincang dengan detail pula. Hadis ni duduk di mana. Macam mana sanad yang sebenarnya. Dia sebut. Lepas tu, orang yang kritik dia. Orang yang kritik dia, terutamanya Al-Aini, kalau nak tengok jawapan dia, tengok di sini. Intiqadul i'tirad. Itu kitab dia. Membatalkan kritikan. Pembatalan kritikan. Orang kritik dia dijawab. Jadi bila kita tengok semua tu kan, kita cerah lah. Cerah. Yang dia kata itu mengoyak kaedah Imam Bukhari. Tak koyak. Tak koyak pun sebenarnya. Cuma kita perhati. Baik. Sekarang saya nak tunjuk ni. Ni yang dikatakan sebagai ni. Disebutkan daripada Nabi SAW. Ini terjemahan riwayat mu'allaq tadi. Baik, kita tengok riwayat mu'allaq. Wa yuzkaru 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadi kita dah kemukakan ni hadis ni ada dalam Sahih Muslim. Tidak dhaif lah kalau dalam Sahih Muslim. Cuma dalam Bukhari, Imam Bukhari tak kemukakan dalam bentuk musnad. Mana lengkap bersanad. Sebab apa? Sebab bagi Bukhari dia tidak menepati syarat dia untuk Sahih Bukhari. Bukan dia kata dia hadis ni dhaif dah. Hadis ni tidak dhaif pun. Bahkan bagi orang lain dalam Muslim tu tinggi dah nombor 2. Dah ada hadis tu. Dan Abu Nadrah tu okey je. Cumanya kurang sikit. Nak menepati syarat Bukhari. Imam Bukhari tak mahu dah. Tengok. Baru kita nampak betapa syarat dia tu ketat. Perawi yang ada sikit ya. Dipertikaikan. Jadi Imam Bukhari sebut wa yuzkaru. Setengah orang dia kata ini Imam Bukhari nak isyarat kepada dhaif. Tak mesti. Hafiz Ibn Hajar kata ini orang panggil sirah tamrid. Yuzkaru. Kalau yadhkuru itu sirah jazam. Ini kepada yang belajar bahasa Arab dia tahulah. Mana kalau guna dengan sirah majhul, tak kira lah madhi majhul ke atau mudhari' majhul ke, tak kira lah. Itu maknanya sirah tamrid. Kalau guna bina ma'ruf, orang panggil yadhkuru ke misalnya, itu orang panggil sirah jazam. Hafiz Ibn Hajar pun akui memang kalau sirah jazam digunakan untuk mengisyaratkan kepada hadis sahih. Sirah tamrid kadang-kadang isyarat kepada hadis dhaif. Tapi kadang-kadang tidak begitu. Kadang-kadang dia nak cerita hadis ini sekadar tidak menepati syarat dia. Bukan bermakna ia tidak sahih pada penilaian orang lain. Dan pada penilaian dia pun sahih. Cuma tidak menepati syarat untuk kitab dia yang ni. Sebab tidak menepati syarat dia itulah dia tidak kemukakan dengan sanad penuh seperti Muslim tu. Dia hanya kemukakan secara ta'liq saja dan dengan sirah tamrid. Sebab itulah. Jadi dia telah membezakan. Jadi sesoalannya Hafiz Aini dia kata dah terima sahih. Kenapa dia tak kemukakan dia dengan sanad dalam bentuk musnad? Sesoalannya begitu. Jadi kita jawab bagi pihak Hafiz Ibn Hajar, iaitu kenapa Imam Bukhari tak begitu? Sebabnya bagi dia tidak menepati syarat Bukhari lah. Kalau menepati syarat dia bolehlah kemukakan dengan sanad penuh tu dalam bentuk musnad. Ini dia sebut dah ni, nak menunjukkan tidak menepati syarat dia. Tapi jangan kamu simpulkan, jangan kamu buat kesimpulan bahawa bagi Imam Bukhari hadis ni dhaif. Tak mesti. Banyak lagi hadis dhaif, hadis sahih yang tidak ada dalam Sahih Bukhari. Cuma kesahihan dia tu tidak menepati kitab Sahih Bukhari itu saja. Bukan makna dia tidak sahih. Sama juga dengan hadis ni sahih. Kalau sahih boleh jadi hujah lah. Kalau daripada awal lagi kita kata hadis ni dhaif, jadi Syafi'i buat hujah macam mana? Syafi'i itu tokoh besar. Dia tahulah hadis ni dhaif ke tidak dhaif. Jadi kalau dah sahih,
Walaupun sahih itu tidak sampai ke tahap Sahih Bukhari, sudah boleh guna, sudah boleh buat hujah. Itu maksudnya. Tak ada koyak apa ni kaedah Imam Bukhari. Apa tak ada. Jadi Imam Bukhari dah sebut dah, yang menepati syarat untuk sahih dia itu sahaja yang dia kemukakan dalam bentuk musnad, dalam bentuk bersanad. Ni bersanad. Contohnya hadis yang kita baca di bawah bab ni, dia dengan sanad ni. Ni haddatsana Qutaibah bin Sa'id qala haddatsana Abu Muawiyah dan seterusnya. Itu hadis musnad, hadis yang lengkap sanadnya. Kenapa Imam Bukhari tak kemukakan yang dia sebut wayu zakaru tadi dalam bentuk ini? Padahal dia tahu sanad dia. Dia tahu. Sebab bagi dia tidak menepati syarat dia lah. Daripada situ kita tahu hadis itu tidak menepati syarat Imam Bukhari. Tetapi tidak semesti bila kata tidak menepati syarat Sahih Bukhari, hadis itu dhaif, tak mesti. Itu yang Hafiz Ibn Hajar kata. Jadi Hafiz Ibn Hajar tak setuju dengan pendapat setengah-setengah pensyarah yang mengatakan ini isyarat daripada Bukhari tentang kedhaifan hadis itu. Sebab apa? Sebab dia guna sighah tamrid. Hafiz Ibn Hajar tak setuju. Jangan kata begitu. Baik. Habis di situ. Habis di situ baru kita pergi kepada hadis. Kita pergi kepada hadis, masa nak habis dah. Masanya nak 10.30. Takkan kita nak berhenti pukul 12 kan? Sambung. Semula pula deh. Ni baru pergi kepada hadis. Pergi kepada hadis tu panjang pula, cerita benda lain pula lah. Cerita benda lain pula. Antaranya ialah berkenaan dengan Nabi SAW pergi sembahyang tu, dia duduk. Semua timur duduk. Dalam peristiwa ni, dia duduk. Lepas tu imam ni duduk. Makmum semua berdiri. Boleh ke macam tu? Boleh ke macam tu? Sedangkan dalam hadis yang lain, Nabi tak bagi macam tu. Kalau imam duduk, kamu duduk. Dah ada arahan begitu dalam hadis yang lain. Kenapa sahabat-sahabat ni tak duduk? Itu satu masalah. Itu satu masalah. Itu yang kita akan bincangkan. Kalau panjang pula situ. Mazhab ni begini, mazhab ni begini, mazhab ni begini. Imam Bukhari, apa mazhab dia? Apa pandangan dia dalam masalah ni? Ada lah pandangan dia. Imam Bukhari sendiri, apa pandangan dia? Dia adalah pandangan dia. Itu panjang. Ikut mana-mana pun, kebanyakan ulama mengatakan bila Nabi pergi duduk sebelah kiri, maknanya biar Nabi jadi imam. Bila kita terima Nabi jadi imam, dia semayang Nabi duduk. Jelas, semua terima. Tak ada khilaf itu. Timbullah masalah. Sebab Imam Malik kata tak boleh. Tak sah semayang. Imam kalau duduk, tak boleh jadi imam. Dulu lagi tak boleh. Begitu. Tak boleh jadi. Dia kena jadi imam, dia kena orang berdiri, orang kuat. Maksud imam tu kena kuat. Bukan orang lemah. Itu bagi dia. Lepas tu ni. Dia apa jawapan? Ini khusus dengan Nabi. Nabi saja boleh. Orang lain tak boleh. Itu jawapan. Kalau Imam Malik. Jawapan dia begitu. Orang lain tak boleh. Dan orang lain, orang duduk tengah jadi imam. Banyak perkara lah. Duduk tengah jadi imam. Mari diganti dengan dia. Tanpa sebab yang munasabah. Semata-mata dia mari. Orang lain boleh? Tak boleh. Jangan dibuat macam tu. Sebab Imam Malik kata ini cerita ni banyak khusus dengan Nabi. Peristiwa ni khusus dengan Nabi. Nabi saja. Bila dia mari, orang lain duduk belakang. Lepas tu bincang panjang. Lepas tu Sayyidina Abu Bakar tak pernah jadi imam kepada Nabi. Nabi duduk belakang. Ada ke tidak? Panjang. Jadi saya rasa tak boleh pergi dah ni. Kalau kita bincang lagi, banyaklah. Kita kena tangguh dululah. Setakat itu. Rasanya dah boleh dah beberapa perkara kan. Dah boleh dah. Sekurang-kurangnya kita tahu dah hari ni apa ada orang panggil iqtidak bitasalsul. Iqtidak bitasalsul. Yang mungkin sebahagian daripada kita tak pernah dengar sebelum ni. Jadi apa maksud iqtidak bitasalsul? Macam kita sebut tadi lah. Wallahu a'lam. Boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya.
nak tanya pasal ambil wuduk Ustaz. Wuduk perempuan kan, katanya yang pasal rambut dekat sideburn kita ni kan, perempuan tu dia termasuk anggota wuduk tak Ustaz? Ada yang perlu kita keluarkan ke, apa kalau panjang kita perlu gunting ke supaya sebab dia tu anggota wuduk. Saya kira Itu masalah khilaf juga. Tapi kebanyakan ulama kata dia termasuk dalam ruangan muka kan. Kalau muka mana yang kena masuk? Termasuk dalam ruangan muka. Jadi kena basuh lah. Jadi orang yang ada panjang tu kena jagalah. Kena jagalah. Basuh jugalah. Jangan tak rata air tu kan. Kalau ada apa ni orang panggil ni juntayan rambut dia tu, kalau dia panjang dia taruh sini kan. Jadi kena biar rata air. Sebab itu masuk dalam ruangan muka. Bila muka kena basuh lah. Itu lebih cermat lah. Walaupun ada pendapat yang lain, tak apalah, itu sentiasa ada khilaf tu kan. Setengah-setengah orang tu dia kerana takut tidak terjaga, dia potong. Bila potong tu bagi orang perempuan jadi kurang cantik lah. Jadi kurang cantik lah. Sebab ada hadis, walaupun hadis tu dhaif, lelaki ni Allah SWT hiaskan dengan janggut dan misai. Perempuan Allah SWT hiaskan dengan juntayan rambut dia. Zawaib namanya. Itu zawaib. Tak berapa cantik lah. Tak boleh buat cekong gitu. Orang perempuan kan dia suka solek-solek ni. Nak suruh cantik tu macam-macam dia buat. Pula gitu kan. Tak dapat lah kalau potong. Gitu. Jadi kalau tidak potong kena jaga lah. Itu lebih cermat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Si kerja mungkin kamu ni tinggal kita bicara. Soal dah tahu tu, kamu tak tahu lagi. Gini, Maulana, apabila kita misalnya selepas solat kan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam satu buklet kecil tu rambut pun tengok dia kata Nabi apabila lepas misalnya dia baca dia istighfar dah tu kan, astagfirullah. Kita dah amal tu lah. Jadi bila kita amal tu, ada masyarakat kita kata buahnya demo tak kawan dia. Aku kata lagu mana? Ada lagi. Apa dia? Kata amantu billahi wa tawakkaltu 'alal hayyil ladzi la yamut. Baru dah sapa kau istighfarnya. Kata orang tak tahu dah kawan dengan anak itu. Karena minta penjelasan Maulana apa lebih kita kata lebih relevan orang lain. Allah dia gitulah. Yang sahih itu relevan lah. Yang sahih. Yang sahih. Jadi yang sahihnya istighfar. Yang betul dah lah yang buat tu. Betul. Itu yang sahih. Yang lain-lain itu ada. Kalau ada pun tidak sahih. Jadi yang lebih baik kita amal. Ini yang sahih. Begitu. Jadi yang sahih yang kebanyakannya begitulah. Jadi elok dah kena dah lah tu. Apa lagi kalau yang sahih pun tak ada, yang tidak sahih pun tak ada. Contoh selalu orang kita kan lepas sembahyang Allahumma antas salam wa minkas salam. Panjang lagi kan dia baca. Panjang lagi baca tu tak ada dalam hadis sahih pun tak ada, dalam dhaif pun tak ada. Itu rekaan sahaja. Salah kan? Tidak salah, makna dia tu tak ada yang salah. Kalau kita perhati fa'ayyina bis-salam wa adkhilna al-jannata darussalam, apa semua kan? Salah. Kan betul. Cumanya kenapa kita terlalu beriltizam begitu? Hak orang lain tu sama dengan Nabi. Sehingga jadi mengelirukan. Sebahagian awal itu sikit-sikit ya yang Nabi yang sahihnya. Allahumma antas salam, minkas salam, tabarakta ya dzal jalal wal ikram. Itu saja. Jadi yang tu orang kata itu hak Nabi jelas sahih.
Takut-takut nanti orang-orang yang baru belajar, yang baru masuk Islam ataupun yang baru belajar, ingat semuanya hak Nabi. Sebab sebahagiannya hak Nabi. Dia kata itu memang daripada Nabi tu. Jadi orang ingat semua, padahal tidak semua. Kita pula yang menimbulkan kekeliruan. Dari segi nak baca, kalau faham, tahu, tak jadi masalah pun. Tapi dalam keadaan masyarakat yang tak tahu apa ni kan, dia akan ikut, dia ingat Nabi buat gitu, Nabi baca gitu. Itu kita menimbulkan kekeliruan. Yang eloknya tak payahlah, bacalah seperti yang Nabi ajar. Sudah cukup dah tu. Sudah cukup. Itu yang terbaik. Banyak lagi lah, yang lain-lain lagi banyak lagi lah. Gitu. Jadi yang eloknya, yang paling baiknya kita buat seperti yang Nabi SAW ajar. Berapa kali dah saya sebut, lepas jemaah ni, sekarang ni semakin lembab dah, mengantik semacam dah. Tak tahulah ada perintah daripada siapa, wallahualam. Tapi saya nak minta, nak tanya lah. Kalau tanya depan, takut setengah hati pula nak kata umum lah. Kalau ada, saya pun nak tahu juga, saya pun nak buat juga. Apa masalahnya kalau Nabi ada buat dah. Tapi selama ni saya duduk belajar, bukan di luar negara, di sini pondok saya belajar. Tak ada. Di pondok pun buat gitu dulu lah. Berapa tahun saya belajar di pondok, tak ada. Lepas jemaah pakat ngati. Jadi bila start, saya pun tak tahu. Kalau nak kata contoh ikut tanya pondok, saya belajar pondok. Ketika Tok Guru semua ada lagi. Tok Guru hebat-hebat besar. Lah ni anak buah ya. Lebih kurang kita. Anak buah dah. Ketika Tok Guru tak ada buah. Jadi panggil mana saya pun tak tahu. Minta lah kalau mana-mana tu imam ke, tu qadi ke, tu mufti ke dah. Saya pun tak tahu juga. Jadi orang kita ni suka buat-buat. Tu saya tak suka. Bila saya balik Malaysia ni tengok, mengikut yang kita belajar, mengikut yang kita duduk tu, ulama-ulama besar, ahli-ahli besar, tidak gitu. Jadi macam mana kita ni muda-muda suka buat benda-benda ibadat ni. Doa ikut suka kita, ibadat cara kita, selawat tu ibadat, kita paling gendang sambil-sambil kena. Mari mana pula ni pakai dalam masjid. Suatu ketika ni ada lagi, wallahualam tak tahu. Benda-benda gini ni sepatutnya kita kena tanya diri kita yang kita buat tu ambil mana. Tak takut ke? Tuhan akan tanya kita esok. Yang kita kata kita sayang Nabi, buat maulud jangan kira lah. Sayang Nabi lah. Apa makna sayang Nabi? Kalau aku ikut serah nak buat. Sepatutnya kita, Nabi ada buat. Kalau Nabi buat, aku nak buat. Gitulah orang sayang kepada Nabi. Sepatutnya begitu. Dia macam nak lawan golongan, satu golongan. Demo tu kata tak ada, kita nak buat. Ikut. Supaya demo tu kata suruh, dia tak ada buat suruh. Mula dia buat sekarang, dia buat dua. Jadi nak lawan siapa? Nak lawan siapa? Ni merugikan diri sendiri belakang. Tu tak ada dulu. Kadang-kadang saya tengok terkejut juga. Orang ngaji sekolah lah ni lebih hebat daripada orang ngaji pondok dulu. Sebab gini, saya pun ngaji pondok juga. Tak ada semaya duha jemaah. Sekolah ada buat yang wajib budak-budak. Mari mana? Pondok pun tak ada. Tak sekira lah ngaji luar negara ni memang tak ada dah tu. Kalau tempat kita pun tak ada. Tak ada gitu mau. Kena baca Yasin dulu, kena baca. Kita ni ngaji pondok dulu. Kalau tempat kita ni rojokan lah pondok ni. Kitab-kitab pondok. Tapi tak ada buat dulu. Dia mari mana? Pada pandai. Jadi menambah-nambah agama ni. Jadi orang sekolah lebih hebat lagi mengamalkan agama ni. Kalau lagu tu. Daripada orang ngaji di pusat ngaji yang Islam. Baik dalam negeri atau luar negeri. Jadi gitu pula. Pelik. Saya pun tak faham. Nak pergi ke mana? Apa tujuan? Dia tidak berasa cukup dengan hak Nabi. Mudah je. Kalau kita kata, kalau benda ni kan, baik, apa Nabi tak buat dulu?
Dia kata, ni Wahabi kerja lagu tu. Wahabi selalu lah. Maknanya Nabi tak ajar benda molek. Maknanya tak sempurna. Nabi tidak menyampaikan ajaran Islam sepenuhnya. Dia akan jadi gitu. Tak fikir kau tu. Tak fikir kau. Dia akan jadi Nabi tu tak ajar sepenuhnya. Sehingga ada benda yang rupanya pahala banyak. Nabi tak buat. Dia tak ajar sahabat dia. Tak pernah buat. Gitu ke Nabi? Itu orang panggil susu agama. Dan Tuhan istihadat sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Sempurna dah agama. Ni cara tidak sempurna lagi ni. Itu bahaya. Dia tak khabar tu. Dia buat dalam tak khabar tu. Kalau kita khabar, tanyalah tu. Jadi tak sempurna lagi kan. Lama-lama kalau orang bangun, orang tak seringat sekali dah. Dia kata tengok tak seringat. Itulah pula dia jadi gitu. Bahaya tu. Anggap kurang. Anggap orang ni tak suka pada ibadat, tak suka berzikir macam-macam. Padahal kita buat. Kita yang mengadakan benda tu kan. Nak lawan siapa? Tu sebenarnya silap banyak. Tak sedut cara lah orang tu. Ini Nabi tu. Nabi ada buat ke? Situ je. Orang-orang yang nak ikut sunnah ni, dia ada duduk situ je. Kalau Nabi ada buat, tak ada jadi masalah. Kita pun nak tahu. Kita pun nak buat. Pakai-pakai royak. Tetapi masalahnya, kita pun tak tahu. Mari mana? Bila dia ada? Saya tahunya, kalau sama saya mengaji pondok dulu, Maulud ni mula maulud kan. Dah dia maulud dah hari. Tengok. Apa mana waktu kan? Apa mana waktu? Jadi itulah kata baik je masyarakat. Dia sebab tu dia kena kembali ke pangkal jalan. Itu tersasut lah tu. Telanjak lah tu. Balik ke pangkal jalan. Baru betul, baru kena. Kalau tidak, tak suh lah. Tak suh. Sekadar tu lah. Nanti dia tambah perdana pula. Ngantik ni. Ya. Ada perdana? Perdana. Lepas Jumaat? Ngantik perdana. Tidak pernah biasa. Tidak Jumaat. Lagi soalan-soalan terbuka. Kita terbuka untuk ni. Okey. Bagi mereka, boleh. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lepas tu pengusaha suara itu tak berfungsi. Jadi Muslim dia tengok budak-budak dan budak minumlah. Tapi Muslimah sebab ada tabir, dia tak dengar suara imam apa ni. Dia tak nampak gerakan, dia berhenti untuk Muslimah ni dia buat sembahyang berasingnya. Ada suara imam untuk Muslimah sahaja. Jadi untuk dia itu Muslim ni buat nampak ini. Macam mana akhir tadi? Muslimat dia buat sembahyang berjemaah sesama muslimat sahaja sebab tak dengar suara imam dan tak nampak imam. Maknanya nak mufaraqah ke ataupun nak Dia buat berjemaah sama-sama muslimat dari satu masjid. sepatutnya masjid ni kalau mengikut mazhab Syafi'i pun dia mesti kena tengok, dia mesti kena nampak. Barulah boleh berjemaah sekali walaupun bangunan tu dia lain, tapi dia mesti kena nampak. Ada sudut-sudut yang nampak. Begitu. Kalau tak nampak, tak boleh. Memang tak boleh daripada awal lagi. Ataupun tempat-tempat yang mereka tu, kalau lelaki lah, terpisah. Dia kena ada yang tempat bersambung. Tak boleh putus. Atau kalau putus pun nampak. Misalnya diputuskan oleh sungai ke. Ini duduk sebelah belakang sungai ni. Ini duduk atas sungai. Dia kena nampak. Tak boleh berjemaah daripada awal lagi tak kena tu. Kalau tak nampak tu. Nampak dengan mata lah. Bukan nampak tu. Kalau nampak tu tak boleh. Sebab apa? Bila mati tak nampak dah. Dia kena, sebab itulah bila orang sembahyang perempuan kan sama ada setengah-setengah tempat tu dia buat sebelah kan perempuan tu. Sebelah. Setengah-setengah tu di belakang. Dia mesti kena buka sikit pada masa sembahyang tu. Tak buka tak boleh. Seorang nampak tak apa dah. Yang lain tu ikut dia lah. Gitu. Kalau seorang pun tak nampak, memang tak boleh daripada awal lagi. Tak sah. Tak sah. Kalau buat masjid tu tak kena lah macam tu. Sepatutnya dia kena menyediakan keadaan tadi.
Kalau terpisah betul begitu, kena suku lah, tak boleh bersama dah dengan lelaki tu. Kalau keadaan tadi lah, keadaan tadi kan memang kita berasingan. Tapi apa maknanya buat di satu masjid? Contoh yang paling dekat Masjid Muhammadi lah kan, dia macam bangunan dia terpisah kan. Adakah tak nampak langsung? Tak nampak langsung lah dengan mata kepala ni orang sebelah. Nampak kan? Nampak. Jadi kalau nampak tak apa. Dia tengok dalam skrin. Dia tak di. Dia juga. Skrin itu untuk membantu saja. Tapi ada ke dalam ramai-ramai tu, misalnya sah pertama ke, kau tak nampak semua, nampak skrin saja. Kalau tak nampak skrin saja tak boleh. Tak boleh. Itu. Okey, ada lagi soalan? Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita ni makmum masjid. Bila imam dah bagi salam, kita bangun. Tiba ada orang baru nak sembahyang, nak duduk sebelah kita takbir dan buat mana syarat dia nak jadi imam. Jadi boleh. Boleh lah bagi orang yang kata boleh. Kalau mazhab Syafi'i apa memang boleh lah. Bagi orang yang kata tak boleh, tak boleh. Jadi kita kena tahu kita ikut yang mana. Atas kita. Sekarang ni kita dah belajar, kita dah tahu. Misalnya Imam Malik kata tak boleh, Imam Abu Hanifah kata tak boleh. Kalau kita bermazhab Hanafi tak boleh. Tapi kalau orang Syafi'i biasa, mazhab Ahmad biasa boleh. Kalau kita sembahyang sunat, orang mari baca nak menjumpa dengan kita, dia kenapa dia mati dia solat wajib lah. Boleh kalau mazhab Syafi'i. Mazhab Ahmad boleh. Kalau Malik tak boleh. Kalau Hanafi tak boleh. Itulah kita tahu. Jadi kalau orang Hanafi misalnya dia mari, dia pun tak ikut kita. Jangan kita kata tak mau berjemaah, dia sembahyang sendiri. Sebab dia memang tak boleh. Tak tahu orang depan dia sembahyang pun. Dia kena tahu. Bagi orang yang pegangan gitulah. Bagi orang yang tidak pegang gitu, yang pegang boleh saja. Apa ni baru ni kita baru lepas maulid. Jadi seorang tu masa dia berkuliah lah, dia kata maulid Nabi tak buat duduk, dia kata nak support gini, nak support ada lagi kita, dia kata. Tiba-tiba anak kita beri hadiah ke dia. Tak support, dia kata support. Nabi pun begitu betul lagi. Dia umpama lagu tu. Jadi lagu mana tu? Dia beginilah. Dia benda ni kan, dia boleh berkembang jauh. Saya dah cerita dah sebelum ni, di Pakistan ada orang buat kek. Nak belah ni. Bukan hari jadi Nabi kan? Nak hari jadi Nabi. Kita ada buat sini. Boleh jadi inovasi tu dah. Akan sampai juga ke tempat kita ni akhir-akhir belah kek. Sebab apa? Dan ni sempena ni kek belah kek Nabi ni. Dia tak ada sup. Sebab tu semuanya tak sah. Gini dia beza tu. Kita Nabi ni kita buat ni dengan anggap ada pahala tu, ada kelebihan agama tu. Anak tadi kita tak ada anggap apa pun. Tak ada anggap itu sebagai ibadah, sebagai sesuatu yang boleh menghampirkan diri kepada Allah, tak ada pun. Itu beza dia. Jadi kalau hadiah tu orang biasa lah anak nak bagi kaya, sehingga kalau kata nak buat hari jadi sekalipun, dia bukan ibadat, dia bukan anggap ibadat itu. Kecuali kalau anggap salah. Tiup dosa. Tak boleh lah kalau macam tu. Kalau sekadar nak suka-suka boleh lah. Tapi orang buat untuk Nabi ni, dia bukan begitu. Dengan harapan ada pahala tu, buat kebajikan tu, agama tu, ajaran agama tu. Macam tadi dia tidak ajaran agama. Kita tahu ni ini pengaruh barat. Hari jadi gambar ni. Cuba kita rasa dah tak ada masalah, kita nak buat masa tu. Gitu ya. Lain. Cumanya kalau saya tak suka. Anak nak buat hari jadi, saya tak bagi.
Walaupun untuk kita, bukan untuk Nabi, untuk kita. Sebab itu budaya bukan budaya kita. Mereka buat gitu ada sebab. Nak boleh berjumpa anak-anak ni, keluarga ni, bukan main, susah. Masing-masing duduk, masing-masing. Jadi kalau tak buat gitu, tak ada ketika berapa tu temu. Kita temu nak tiap-tiap hari dah. Mesra sangat dengan anak ni. Boy gitu, gini, dia pergi mari dah. Tak ada perlu. Jadi dia ada latar belakang masing-masing. Mereka buat gitu, dia ada sebab dia. Kita yang tak ada sebab. Untuk apa buat? Untuk apa buat? Jadi kau usah ke hak Nabi, kita sendiri pun tak mahu. Sebab itu bukan budaya kita. Kalau tidak budaya kita, tak payah buat lah. Gitulah. Wallah.